Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Hari ini saya akan bentangkan satu kertas yang bertajuk Definisi Penipuan dalam Pembelian dalam Talian, Analisis terhadap Peruntukan Undang-Undang di Malaysia. Okey, seperti yang kita semua tahu, kemajuan teknologi pada masa kini telah menyaksikan perkembangan pembelian secara dalam talian. Kalau kita tengok, statistik menunjukkan penggunaan perdagangan elektronik yang sangat pesat di Malaysia. Memang sangat aktif, pengguna semakin hari semakin ramai yang menggunakan perkhidmatan pembelian dalam talian melalui platform pedagang seperti Lazada, Shopee dan sebagainya. Okey, keratan akhbar di bawah tu menunjukkan jualan dalam talian meningkat sebanyak hampir 29% pada April keratan akhbar ini pada tahun 2020 dengan uh, kepatuhan masyarakat Malaysia terhadap Perintah Kawalan Pergerakan menyebabkan semakin meningkatnya penggunaan terhadap perdagangan elektronik iaitu pembelian dalam talian kerana pengguna terhad untuk membeli secara konvensional pada waktu PKP. Namun penipuan terhadap pengguna pembelian dalam talian turut menunjukkan peningkatan selari dengan peningkatan pengguna yang menggunakan perkhidmatan secara dalam talian untuk membeli belah. Okay, jadi kat sini ada beberapa keratan akhbar yang menunjukkan, yang membuktikan terdapat banyak kes-kes penipuan ketika melakukan pembelian dalam talian. Okay, jadi apakah itu penipuan? Okay, ini menurut Masib, Gariso dan Hariro tahun 2004. Satu percubaan secara sengaja, sama ada berjaya ataupun tidak, untuk menutup, mereka-reka atau memanipulasi sesuatu maklumat secara faktual atau emosi melalui medium bertulis atau sebaliknya yang bertujuan untuk membina atau mengekalkan satu kepercayaan kepada pihak yang satu lagi yang mana pembuat komunikasi sendiri maklum bahawa ia adalah maklumat yang salah. Okay, ini maksud penipuan secara umum. Dia mestilah secara sengaja tujuan untuk memanipulasi maklumat diterima oleh pihak satu lagi dengan tujuan untuk membina satu kepercayaan kepada pihak yang satu lagi tu. Okey, yang mana benda tu pihak pembuat komunikasi sendiri percaya bahawa benda tu tak betul pun. Okey, seterusnya kita kecilkan lagi skop kepada penipuan terhadap pembelian dalam talian. Jadi apa maksud penipuan dalam pembelian dalam talian? Okey, menurut Gillespie et al. 2016 dan juga Murni dan Adamu 2014, apa-apa tingkah laku atau dan pernyataan niat tidak jujur pihak peniaga terhadap pengguna melalui medium internet apabila pengguna membuat suatu pembelian bagi mendapatkan sesuatu barangan yang telah dijanjikan dan disempurnakan melalui pembayaran. Maksudnya ketika waktu transaksi jual beli tu, ada berlaku satu perkara yang tak jujur. Maksudnya ada elemen bersifat ketidakjujuran yang dilakukan dengan niat oleh peniaga kepada pengguna melalui medium internet. Itu maksud dia. Yang kedua, menurut Boziao 2010, satu tindakan memanipulasi secara sengaja oleh peniaga dalam talian terhadap maklumat yang berkaitan dengan produk yang dilakukan untuk mengelirukan pengguna, bertujuan untuk mendorong keinginan sikap dan perubahan tingkah laku dalam kalangan pengguna yang boleh membawa kerugian kepada pengguna dan memberi kelebihan kepada pihak peniaga. Okey, jadi persamaan kat sini ada mestilah dengan dengan niat, iaitu secara sengaja secara dalam talian, dan ada maklumat yang tak jujur, maklumat yang mengelirukan. Yang kedua-duanya pendapat tadi bersetuju mengatakan bahawa ia boleh mendorong kepercayaan pengguna tu daripada tak jadi nak beli terus jadi nak beli sebab adanya pernyataan yang palsu tersebut. Okey, ini definisi penipuan terhadap pembelian dalam talian menurut para sarjana. Okey, ini secara ringkasnya. Yang pertama, memberi pernyataan yang tak benar. Yang kedua, maklumat disembunyikan. Yang ketiga, ada niat untuk menipu iaitu berlaku secara sengaja. Dan seterusnya boleh berlaku melalui paparan iklan yang berlebihan dan apabila pengguna dapat barang yang berbeza daripada apa yang dipesan. Okey. Tengok peruntukan undang-undang di Malaysia berkaitan penipuan terhadap pembelian dalam talian. Apabila kita berbincang soal penipuan, kita kena merujuk kepada Seksyen 17 Akta Kontrak 1950. Dalam Seksyen 17 ni ada memperuntukkan beberapa elemen yang dikira sebagai penipuan, iaitu yang pertama, mengenai suatu fakta, menjalankan sesuatu yang tak benar oleh seseorang yang tidak mempercayai bahawa sesuatu itu benar. Maksudnya dia sendiri tahu benda tak benar tapi dia pergi bagi tahu orang. Jadi benda tu adalah satu penipuan. Yang kedua, menyembunyikan fakta secara aktif sedangkan dia mengetahui dan mempercayai fakta berkenaan.
Okay, yang ketiga, dia buat janji tanpa sebarang niat untuk memenuhi janji tersebut. Yang keempat, mana-mana tindakan berbentuk penipuan. Dan yang kelima, mana-mana tindakan berbentuk penipuan seperti yang telah tertakluk dalam undang-undang. Okey, baiklah, seterusnya kita pergi kepada ulasan para sarjana yang mana saya telah ambil daripada pendapat dan juga ulasan para pakar undang-undang kontrak di Malaysia berkaitan dengan peruntukan Seksyen 17 Akta Kontrak 1950. Jadi menurut mereka, penipuan ini merupakan satu tindakan yang dibuat secara sengaja untuk mendorong satu pihak yang lain untuk memasuki kontrak dengannya. Okey, secara sengaja dengan tujuan untuk tarik kepercayaan pihak yang lain. Okey, elemen dalam pendefinisian penipuan ini termasuklah yang pertama berlaku secara sengaja, yang kedua penipu tu membuat komunikasi tu tahu bahawa benda tu tak benar tapi dia pergi bagi tahu orang bahawa benda tu adalah benar. Yang ketiga, penipuan itu mempengaruhi pihak lain untuk berkontrak dengannya. Okey. Seperti yang kita tahu, Akta Kontrak 1950 ni kita ambil daripada common law, tapi peruntukan Seksyen 17 Akta Kontrak kita ni mempunyai maksud yang lebih meluas berbanding dengan common law itu sendiri, dengan adanya penambahan Seksyen 17D dan Seksyen 17E. Okey, kita boleh tengok perkara ni dalam kes Derry versus Pick tahun 1889 seperti yang telah diputuskan oleh Lord Herschel. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada kupasan satu persatu elemen penipuan yang diperuntukkan dalam Seksyen 17 Akta Kontrak 1950. Okey, pertama sekali Seksyen 17A ada beberapa elemen yang menunjukkan perkara tersebut termasuk dalam perbuatan tipuan. Yang pertama, mempunyai cadangan terhadap sesuatu fakta. Yang kedua, fakta yang dicadangkan adalah tidak benar. Yang ketiga, cadangan yang dibuat oleh seseorang yang dirinya sendiri tidak mempercayai bahawa ia adalah benar. Okey, perkara ini dapat dilihat dalam kes Kang Chui Lian versus Wong Tak Tong tahun 1983. Okey, yang kedua, Seksyen 17B ada dua elemen yang diperuntukkan, iaitu menyembunyikan fakta secara aktif dan dilakukan oleh seseorang yang ada pengetahuan tentangnya. Maksudnya dia tahu pasal perkara tersebut tapi tak memberitahu perkara tersebut kepada pihak yang satu lagi dalam berkontrak. Okey, ini dapat dilihat dalam kes Tai Tobok and Others for Segar Oil Palm Estate Sdn Bhd tahun 1996. Okay, yang ketiga, Seksyen 17C ada dua elemen. Yang pertama, membuat satu janji tapi tak ada niat untuk memenuhi janji berkenaan, seperti dalam kes Magnum Finance Berhad versus Tan Ah Boy and Others tahun 1997. 12 kes seterusnya, Seksyen 17D seperti yang dilihat dalam kes Jong Chuk versus Chong Tung Sang and 5 others. Okey, peruntukan ini mengatakan bahawa mana-mana tindakan berbentuk penipuan turut akan diklasifikasikan sebagai penipuan menurut hakim dalam satu kes tersebut. Okey. Seterusnya, Seksyen 17E. Seksyen 17E terpakai apabila terdapat undang-undang khusus yang mengisytiharkan bahawa tindakan tersebut adalah penipuan. Okey, sekiranya jelas terdapat satu peruntukan undang-undang yang menetapkan sesuatu tindakan tersebut sebagai satu kesalahan ataupun satu ketinggalan maklumat, satu kelompangan lah. Maksudnya dia meninggalkan satu maklumat tertentu, maka ia turut diklasifikasikan sebagai satu penipuan. Okey, menurut Sakinah Syed dan Azimun Abdul Aziz tahun 2003. Okey. Seterusnya, semata-mata berdiam diri tidak dianggap sebagai penipuan. Okey, jadi pihak membuat kontrak dia tak dikira sebagai melakukan penipuan sekiranya dia tak bagi tahu maklumat kepada pihak yang satu lagi. Jadi kalau pihak satu lagi nak tahu apa-apa pasal kontrak, dia kena bertanya. Okey, kecuali ada pengecualian dalam misalan D ini, iaitu apabila berada dalam situasi yang menjadi kewajipan kepada pembuat kontrak untuk mengeluarkan kenyataan. Maksudnya apabila dia diam itu sama dengan berkata-kata. Maksudnya dia wajib untuk mengeluarkan kenyataan. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada perbincangan pemakaian Seksyen 17 Akta Kontrak dalam kontrak elektronik. Okey, peruntukan dalam Seksyen 17 ada ruang lingkup yang terhad kerana tak memperincikan apakah yang dimaksudkan sebagai tipuan dalam kontrak pembelian dalam talian. Dia tak ada nyatakan mengenai mengenai kontrak elektronik di situ. Jadi ini membawa kepada satu persoalan, adakah peruntukan Seksyen 17 ini sesuai dipakai untuk kontrak elektronik, dan apakah pula kedudukan peniaga dalam talian yang membisu terhadap maklumat tertentu. Adakah itu termasuk dalam tipuan ataupun tidak? Okey. Dan peruntukan ini turut tidak menyatakan bahawa apabila pengguna menanggung kerugian itu
termasuk dalam perbuatan tipuan seperti definisi yang diutarakan oleh Melissa Monica 2010 dan Boziao 2010. Dalam kedua-dua sarjana ini bersetuju bahawa penipuan itu berlaku apabila wujudnya kerugian yang perlu ditanggung oleh pengguna, tapi dekat dalam penuntukan ini tak menyatakan bahawa sama ada pengguna itu menanggung kerugian ataupun tidak. Dan sebaiknya elemen ketidakjujuran dimasukkan secara jelas dalam Seksyen 17 Akta Kontrak ini, dan elemen menyebabkan kekeliruan perlu dimasukkan dalam pendefinisian penipuan, memandangkan ia merupakan satu elemen yang amat berkait dengan maksud penipuan. Okay. Jadi, satu pendefinisian khusus penipuan terhadap pembelian dalam talian adalah perlu agar peniaga tidak ada ruang untuk memanipulasi pengguna dengan terus melakukan penipuan bagi mengaut keuntungan. Okey, ni kita tengok pula pendefinisian penipuan pembelian dalam talian mengikut model undang-undang negara lain. Okay, yang pertama sekali, Federal Trade Commission di Amerika Syarikat mendapati adanya penipuan sekiranya wujud penyataan tindakan ataupun ketinggalan maklumat. Dia tak bagi tahu maklumat tu secara menyeluruh kepada pengguna yang boleh mengelirukan pengguna dan membawa kerugian kepada pengguna mengenai suatu produk atau perkhidmatan, maka itu dikatakan sebagai penipuan. Okey, yang kedua, Australian Consumer Law 2010 memberi penegahan terhadap perbuatan tipuan atau mengelirukan dalam sebarang transaksi perdagangan termasuklah perdagangan dalam talian, iaitu yang pertama, berlebih-lebihan dalam membuat penceritaan mengenai produk. Yang kedua, gagal mendedahkan semua maklumat yang relevan. Yang ketiga, membekalkan maklumat yang tak lengkap mengenai produk. Dan yang keempat, peniaga bertindak untuk berdiam diri dalam keadaan tertentu. Okey. Peruntukan ini tidak mengambil kira sama ada peniaga tu ada niat untuk menipu ataupun tidak, dan sama ada pengguna tu telah menanggung kerugian ataupun tidak. Ini berbeza dengan pendapat sarjana yang mengatakan bahawa penipuan itu mestilah berlaku secara sengaja ataupun dengan niat, tapi menurut Jamson 2014, Australian Consumer Law ini dia tak mengambil kira sama ada peniaga tu ada niat untuk menipu ataupun tak. Yang penting apabila elemen-elemen tersebut yang disebutkan tadi berlaku, maka ia terus dikatakan sebagai penipuan. Okey, akta ini memperuntukkan beberapa elemen yang disifatkan sebagai perbuatan mengelirukan, iaitu sesuatu penyataan mempunyai maksud yang tidak selari dengan perkara yang sebenar dan maksud tersebut boleh membawa kepada kesilapan. So, maksudnya perlu memberi maksud yang jelas supaya perkara itu tak benar punya penipuan. Okey, maksudnya peniaga perlu sentiasa memberikan penyataan yang jelas terhadap pengguna untuk tidak berlakunya penipuan. Seterusnya, menurut satu arahan berkenaan dengan amalan perdagangan komersial business to consumer yang terpakai di Kesatuan Eropah, Unfair Commercial Practices Directive ini, terdapat beberapa perkara yang telah disifatkan sebagai perbuatan mengelirukan. Okay, yang pertama, apabila mengandungi maklumat palsu yang sama sekali tidak benar, yang menipu atau yang boleh menyebabkan penipuan. Yang kedua, menyebabkan pengguna mengambil keputusan untuk membeli disebabkan tindakan tersebut. Yang ketiga, pengabaian maklumat yang mengelirukan dianggap berlaku sekiranya peniaga bertindak mengabaikan maklumat yang diperlukan rata-rata pengguna yang turut menyebabkan pengguna membuat keputusan pembelian disebabkan wujudnya pengabaian maklumat tersebut. Maksudnya dia tak bagi tahu maklumat itu secara terperinci terhadap pengguna. Okey. Dan yang keempat, menyembunyikan atau membekalkan maklumat yang tak jelas, sama-sama tak difahami atau gagal dalam mengenal pasti maksud amalan perdagangan komersialnya. Okay, sebagai kesimpulan, walaupun ada peruntukan yang diperuntukkan bagi mendefinisikan maksud penipuan, namun terdapatnya kelumpangan iaitu tak ada terma kontrak elektronik ataupun kontrak perdagangan dalam talian yang diperuntukkan dalam peruntukan tersebut. Okay, jadi akta ini perlu dibuat beberapa penambahbaikan dengan memasukkan terma untuk semua jenis kontrak elektronik termasuk kontrak perdagangan bagi menunjukkan ia terpakai dengan jelas bagi mendefinisikan penipuan terhadap pembelian dalam talian. Okay, jadi ada beberapa elemen yang wajar diambil kira dengan merujuk kepada contoh pemakaian undang-undang, peraturan atau arahan daripada negara lain seperti elemen ketidakjujuran, kerugian yang berlaku di pihak pengguna, dan apabila wujudnya sebarang penyataan, amalan ataupun ketinggalan maklumat produk atau perkhidmatan dalam promosi
pemasaran atau iklan yang berpotensi menggelirakan pengguna yang bertindak secara munasabah. Okey, baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana mendengar dan memberi perhatian.